What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas teori dan fakta berkenaan One Piece and only One Piece. Dan dalam channel ini juga kita akan bawakan beberapa segmen yang menarik untuk peminat-peminat One Piece, which antaranya kita akan adakan sesi live untuk Nakama Teori di mana aku akan bacakan teori-teori korang secara live, dan sesi question corner di mana aku akan menjawab soalan-soalan dari korang secara live, dan maybe aku juga akan menjemput penteori lain untuk sertai aku dalam sesi tersebut. Dan satu lagi segmen menarik yang aku akan bawakan kepada korang tak lama lagi, yang ni special sikit, nantilah aku cerita. So dalam video hari ni aku nak share dengan korang satu teori menarik berkenaan Joy Boy yang telah pun viral dalam One Piece community, yang mengatakan Joy Boy ini berasal dari sejarah pertamadunan Indonesia. So nak tahu huraian lanjut dari teori ini? Jom, let's proceed with the content. Kucingku comel, bulunya lebat, selalu sihat, kerana power cat. Sebelum kita lanjut mendedahkan teori tersebut, jom kita sembang dulu watak Joy Boy ini. Joy Boy merupakan satu sosok yang sangat penting di dalam sejarah Void Century dan memainkan peranan yang cukup penting di dalam sejarah Fishman Island. Dalam chapter 649 menceritakan setelah meraihkan kejayaan kru Mugiwara dalam menjatuhkan kudeta yang dilancarkan oleh Horde Jones terhadap bangsanya sendiri, Robin telah menemui King Neptune secara peribadi. Awalnya King Neptune yang berada dalam keadaan mabuk seperebuih menganggap yang pertemuan sulit itu adalah satu momen confession dari Robin yang membuatkan King Neptune mengingatkan Robin bahawa dia memiliki isteri yang dia bersumpah janji setia cintanya hanya kepada Lady Otohime. Namun Robin telah bertanya, siapakah Joy Boy, yang membuatkan King Neptune terus tergamam. Robin mendedahkan bahawa dia telah ke Sea Forest dan membaca sebuah poneglyph yang berada di sana, dan Robin bertanyakan kepada siapa Joy Boy meminta maaf dan untuk apa. Mengetahui yang Robin mampu untuk membaca tulisan poneglyph, King Neptune menjadi sangat terkejut, dan kemudian setelah mendedahkan dirinya dari Ohara dan mengatakan tidak mengapa sekiranya King Neptune tidak ingin mendedahkannya, King Neptune pun menceritakan berkenaan satu sosok yang bernama Joy Boy. King Neptune mendedahkan bahawa Joy Boy merupakan seorang manusia yang hidup di daratan yang telah wujud ketika di zaman Void Century. Jadi Joy Boy telah hidup 800 tahun dahulu. Tulisan tersebut adalah ditujukan kepada Puteri Duyung yang berada di pulau tersebut pada masa itu, dan dikatakan juga permohonan maaf itu dibuat kerana memungkiri janji yang telah dibuatnya kepada penduduk Fishman Island. Dan King Neptune mengatakan mereka mempercayai pada hari tersebut untuk memelihara kapal Noah adalah janji yang telah nenek moyang mereka janjikan kepada Joy Boy. Dan pada masa tersebut juga Bahtera Noh akan diberikan tugasannya. Dan satu fakta menarik di sini yang berkemungkinan mampu untuk menjadi satu teori yang lain adalah dalam chapter tersebut juga telah didedahkan bahawa Princess Shirahoshi adalah Poseidon. Maka di sini kita mendapat perkaitan berkenaan Sea King, Poseidon aka Ancient Weapon, dan Joy Boy. Dan menariknya dalam chapter 1040 di muka surat terakhir, ketika Momo sedang berusaha keras untuk menarik pulau Onigashima menjauh dari Flower Capital, Momo telah mendedahkan kepada Yamato bahawa Zunisha semakin mendekat, dan Momo turut mendedahkan bahawa suatu ketika dahulu Zunisha merupakan teman kepada Joy Boy. Maka di sini kita ada Zunisha dan Joy Boy. Kalau tadi dalam chapter 649 kita ada haiwan gergasi lautan Poseidon, Shirahoshi dan Joy Boy, manakala dalam chapter 1040 kita ada haiwan gergasi darat Momo dan Joy Boy. So, yang missing adalah Ancient Weapon. Jadi, adakah di sini menjadi hint daripada Oda bahawa Momonosuke sebenarnya adalah the Ancient Weapon? Dan menariknya, kalau kita tengok cover page yang ada dalam chapter 1040, kita dapat melihat sebuah tajuk yang diberikan sebagai A Creature That Science Cannot Overcome. Kalau korang biasa dengar teori dari penteori Jepun yang bernama Yuderon, kau akan faham bahawa Oda selalu membuat misteri dengan memberikan hint menerusi cara two sides of the same coin. Jadi dalam cover page tersebut mungkin tertuju kepada Niji dan Yonji, but what if sebenarnya the two side of the same coin sebenarnya Oda juga nak tujukan kepada Zunisha dan Momo yang sebenarnya an ancient weapon that science cannot overcome. Bagaimana menurut kalian? Sila sebarkan teori ini. Okey, berbalik semula kepada Joy Boy. Pada suatu masa tertentu, Joy Boy telah menjumpai sebuah pulau yang kemudiannya dinamakan Rogers sebagai Laugh-Tale. Joy Boy telah meninggal sebuah harta yang kemudiannya dikenali masyarakat dunia sebagai One Piece. Alright, so berbalik kepada tajuk yang aku nak ceritakan, which is Joy Boy sebenarnya terkait dari tamadun Indonesia. Sebelum kita nak kaitkan perkara ini, jom kita discuss dulu berkenaan perkara ini yang mungkin terkait dengan Joy Boy. Menurut sumber Wikipedia, Joyo
Joyoboyo atau Sri Mapanji Jayabaya adalah merupakan seorang Raja Jawa di Kediri yang terletak di Jawa Timur dari tahun 1135 hingga 1179. King Joyoboyo sangat terkenal dengan penyatuan semula kerajaan Kediri berikutan perpecahan akibat kematian pendahulunya Air Langga. Raja Joyoboyo terkenal dengan pemerintahannya yang adil dan makmur dan terkenal sebagai penjelmaan Dewa Hindu Vishnu. Raja Joyoboyo sangat-sangat melambangkan Ratu Adil atau Raja Adil yang dilahirkan semula dalam zaman kegelapan menderita zaman Edan ataupun era kegilaan untuk memulihkan zaman Raharja, iaitu keadilan sosial, ketertiban dan keharmonian di dunia. Sebagaimana orang Jawa percaya pada sejarah kitaran zaman kemakmuran silih berganti daripada zaman Raharja mengikut era penderitaan zaman Edan untuk kembali ke era kemakmuran zaman Raharja. Joyoboyo menyebut kerajaannya Widarba yang bermaksud 1000 kota di Pemenang, wilayah Kediri moden. Terjalin antara fakta dan mitos adalah catatan bahawa ayahnya Gendrayana mengaku sebagai keturunan Pandawa sebagai putra Yudayana, putra Parikesit, Abhimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Antara perkara yang sangat masyhur berkenaan Joyoboyo adalah ramalan-ramalannya, contohnya Serat Jayabaya Musarar dan Serat Praniti Wakya. Joyoboyo juga dikaitkan sebagai penulis Prelambang Joyoboyo, iaitu sebuah buku ramalan yang memainkan peranan yang sangat penting dalam penjajahan Jepun di Indonesia. Joyoboyo meramalkan bahawa Jawa akan dijajah oleh putih selama 3 kurun, kemudian oleh si kerdil kuning untuk setempuh masa tanaman jagung sebelum Raja yang Adil muncul. Ketika pihak Jepun menakluk wilayah Belanda di bahagian East Indies pada minggu pertama tahun 1942, ramai rakyat Indonesia keluar di jalanan dan menari menyambut baik kedatangan tentera Jepun, iaitu sebagai penyempurna janji atau ramalan yang telah dibuat oleh Joyoboyo. Si kerdil kuning atau tentera Jepun yang telah diramal ini kemudiannya telah menjajah negara Indonesia selama 3 tahun setengah, yang sangat sesuai dengan tempoh kitaran tanaman jagung, iaitu 3 bulan setengah yang diterjemahkan sebagai 3 tahun setengah. Dan setelah itu yakinlah mereka bahawa negara mereka akhirnya akan dibebaskan dari penjajah. Jadi kebanyakan rakyat Jawa, tentera Jepun adalah penyelamat mereka dan membenarkan ramalan Joyoboyo. So ini adalah fakta yang aku petik dari Wikipedia, dan menurut sumber yang lain yang aku jumpa dari Detik News yang sangatlah menarik adalah tokoh bangsa Indonesia Soekarno juga pernah memetik ramalan Joyoboyo ketika menyampaikan pidato pembelaan di hadapan penghakiman Belanda di Bandung pada Disember 1930. Soekarno berkata, "Sila pertimbangkan Tuan Hakim, kenapa orang Indonesia masih menunggu Raja Adil? Kenapa hingga ke saat ini ramalan Joyoboyo masih membangkitkan harapan rakyat? Tidak ada alasan lain selain kerana rakyat menangis menunggu dengan yakin demi keselamatan mereka, seperti seseorang yang hidup di kegelapan yang tak pernah menyerah untuk menunggu dan berharap setiap jam, setiap minit, setiap detik kapan matahari akan terbit." So guys, ini adalah fakta yang aku dapat dari Wikipedia dan Detik News. So kepada rakyat Indonesia, One Piece fans dari Indonesia, aku sangat-sangat minta maaf kalau ada kesalahan dari segi fakta, nama, tempat dan sebagainya. Dan sekiranya ada, please tinggalkan di ruangan komen di bawah dengan penuh positif ya. Jangan marah-marah. Jangan marah ya. So guys, berdasarkan fakta Joy Boy dan fakta Joyoboyo, sangat boleh kita teorikan bahawa berkemungkinan Oda mencelup sedikit sebanyak karya One Piece-nya untuk watak Joy Boy ini diambil dari sejarah negara Indonesia. 1. Terang-terang nama Joyoboyo itu sendiri. Yang kedua, penyatuan semula yang kita boleh kait dalam fakta Joyoboyo dan Joy Boy. Yang ketiga, pemerintahannya yang adil. Yang keempat, penjelmaan dewa yang berkemungkinan Joy Boy adalah penjelmaan dewa matahari Nika. Yang kelima, zaman Edan atau zaman kegelapan berkemungkinan boleh dirujuk sebagai The Void Century. Yang keenam, ramalan Joyoboyo yang menyifatkan Joy Boy juga telah membuat ramalan sehingga Toki telah merentas semasa 800 tahun. Yang ketujuh, penjajahan Jepun di Indonesia yang membuatkan kisah Joyoboyo ini juga mungkin turut terkenal di Jepun. Yang kelapan, ramalan Joyoboyo berkenaan kemunculan semula Raja Adil yang sangat mirip dengan kata-kata Sea King berkenaan kemunculan semula raja mereka. Yang kesembilan, kata-kata Soekarno dalam ayat akhir pidatonya, kapan matahari akan terbit, yang sangat sesuai dengan istilah The Dawn, which is Fajar.
So guys, what do you think berkenaan video teori ini? Sekiranya korang suka, please share video ni kepada teman-teman yang mungkin belum tahu lagi kewujudan channel ini di media sosial korang. Okay? Dan sekiranya benarlah Oda mengambil istilah nama Joy Boy dari sejarah Joyo Boyo, one thing to say, Indonesia is awesome. Sebab after all, One Piece wujud adalah disebabkan Joy Boy. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi